Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Zaman bin Mahizam. Okey, pada hari ini saya ingin menerangkan latar belakang syarikat perniagaan milik perkongsian kami, yakni restoran kami yang bernama Wedges Kitchen. Saya selaku CEO manager ingin mengalukan kedatangan anda semua. Okey, ini adalah di antara nama ahli-ahli kumpulan kami yang terdiri daripada saya sendiri, Miftahul Zaman bin Mahizam, dan yang rakan kongsi saya yang kedua, Nurul Alisha Hishamuddin binti Abdul Majid. Rakan kongsi saya yang kedua itu Nurul Fatihah binti Zainal Rashid. Rakan kongsi saya yang ketiga, Muhammad Wira Putra Aiman bin Kamsin, dan rakan kongsi saya yang keempat, Muhammad Syafiq Nurullah bin Sabni. Okey, latar belakang syarikat kami. Ini logo kami yang sangat indah dan cantik. Logo kami berunsurkan sekepi pinggan serta sudu dan pisau, di mana kegiatan utama kami adalah menjual western food yang berasaskan ubi kentang yang pelbagai perisa. Serta logo kami yang berwarna teal melambangkan keindahan makanan yang sedap dan lazat. Kepada pelanggan-pelanggan yang ingin merasa western food kami, jangan lupa datang ke tempat kami. Berkaitan dengan butiran syarikat kami, nama syarikat kami ialah Wedges Kitchen Enterprise yang beralamat nombor C Persiaran Avenue 81 Section 19 40200 Shah Alam, Selangor. Nombor telefon kami ialah 0998090090. Kegiatan utama kami ialah menjual produk makanan serta minuman. Bentuk perniagaan kami ialah perniagaan secara perkongsian. Syarikat kami berdaftar pada 15 Oktober 2020 dan pada 1 November 2020. Nama bank kami ialah Bank Islam. Ini latar belakang rakan kongsi syarikat kami. Pengurus besar itu terdiri daripada saya, itu Miftahul Zaman bin Mahizam. Dan ini adalah butiran biodata saya, dan saya tinggal di Lorong 12A, Taman Melati 52001, Kuala Lumpur. Saya dilahirkan pada 10 Januari 1993. Saya daripada kelulusan ijazah sarjana muda pengurusan dan pentadbiran. Jadi jawatan sekarang saya ialah pengurus besar. Okey, ini latar belakang rakan kongsi saya. Pertama itu Nurul Alisha Hishamuddin binti Abdul Majid, dan beliau berumur 29 tahun dan beliau juga dilahirkan pada 12 Oktober 1991. Kelulusan beliau adalah diploma penyediaan makanan. Jadi jawatan terkini beliau ialah pengurus pentadbiran. Ini adalah rakan kongsi saya yang kedua, iaitu Nurul Fatihah binti Zainal Rashid, dan beliau juga sekarang telah menghabiskan pelajaran beliau sebagai kelulusan akademik diploma pengurusan perniagaan. Umur beliau sekarang 25 tahun. Beliau juga tinggal di Taman Melawati, Kuala Lumpur. Sekarang jawatan beliau ialah pengurus operasi. Rakan kongsi saya ketiga ialah Muhammad Wira Putra Aiman bin Kamsin. Beliau berumur 22 tahun dan beliau juga daripada kelulusan diploma in kulinari. Jawatan beliau sekarang ialah pengurus pemasaran. Di syarikat Wedges Kitchen, kami mempunyai yang pertama sektor bahagian pentadbiran, sektor bahagian pemasaran, sektor bahagian operasi, dan serta sektor bahagian kewangan. Jadi untuk kita melihat proses perjalanan pengurusan kami, mari kita melihat pembentangan daripada rakan kongsi saya. Jom. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Nurul Alisha Hishamuddin. Jadi saya daripada kelas di PSU 5I dan nombor matrik saya DSU 23600. Dan saya juga selaku pengurus pentadbiran bahagian pentadbiran bagi perniagaan milikan perkongsian, iaitu restoran Wedges Kitchen ini. Okey, jadi di dalam bahagian ini yang menyentuh aspek-aspek pentadbiran sesebuah organisasi perniagaan, ingin saya tekankan bahawa kejayaan sesebuah organisasi perniagaan itu bergantung kepada kecekapan usahawan dalam mentadbir perniagaan tersebut. Jadi untuk tujuan ini, sesuatu perniagaan itu perlu mempunyai gerak kerja yang kemas dan teratur. Okey, jadi terdapat beberapa bahagian yang perlu disediakan di dalam bahagian ini. Jadi yang pertama ialah pengenalan kepada organisasi.
Okey, pengenalan kepada organisasi ini akan menerangkan secara ringkas berkaitan dengan visi dan misi sesebuah organisasi perniagaan. Okey, misi bermaksud tentang hala tuju sesebuah organisasi perniagaan. Okey, jadi selari dengan misi restoran kami, restoran Wedges Kitchen, iaitu untuk menjadi pembekal produk berasaskan kentang yang terkenal di Malaysia. Okey, misi restoran kami, restoran Wedges Kitchen, ialah untuk menjadi pelopor industri makanan Bumiputera yang halal, bersih dan bermutu dengan menghasilkan rangkaian perkhidmatan berkualiti dan cemerlang kepada pelanggan. Okey, untuk penghasilan visi dan misi perniagaan restoran Wedges Kitchen ini telah diselarikan dengan perbincangan yang telah diadakan oleh kami ahli rakan kongsi, iaitu dengan ingin mewujudkan 4 jenis menu utama di restoran kami, iaitu tahu bergedil, potato chip, french fries dan juga satu menu yang dijangka akan menjadi tarikan di restoran kami, iaitu zombie bleeding cheese. Yang seterusnya adalah berkaitan dengan carta organisasi perniagaan. Okey, di restoran Wedges Kitchen terdapat beberapa jawatan yang telah diwujudkan. Okey, pengurus besar bagi restoran Wedges Kitchen ialah Encik Miftahul Zaman bin Mahizam, diikuti dengan saya Nurul Alisha Hishamuddin sebagai pengurus bahagian pentadbiran, dan diikuti dengan Cik Nurul Fatihah binti Zainal Rashid sebagai pengurus operasi di restoran Wedges Kitchen, dan diikuti dengan Muhammad Wiraputra Aiman bin Kamsin sebagai pengurus pemasaran, dan diikuti juga dengan Muhammad Syafiq Nurullah bin Sampuni sebagai pengurus kewangan di restoran Wedges Kitchen. Okey, bagi setiap jawatan-jawatan yang telah diwujudkan di restoran Wedges Kitchen ini, telah kami selitkan tugas-tugas yang sepatutnya dilakukan oleh mereka daripada segi pemasaran, daripada segi kewangan, ataupun daripada segi operasi, ataupun daripada segi pentadbiran daripada saya sendiri. Okey? Bagi setiap jawatan di restoran Wedges Kitchen ini, sebagai pengurus bahagian operasi, pengurus bahagian kewangan, pengurus bahagian pemasaran, itu semua ada kerja-kerjanya yang tersendiri. Okey, untuk menjayakan organisasi perniagaan ini, jawatan-jawatan tersebut telah diwujud sebagai proses untuk menyatukan sumber-sumber dan menggunakannya sebagai aktiviti dan proses ke arah mencapai matlamat organisasi. Di dalam bahagian pentadbiran, saya telah pecahkan bajet-bajetnya kepada beberapa bahagian. Jadi bahagian yang pertama ialah bahagian gaji dan cara perkiraannya selepas ditolak dengan KWSP, SUSU dan sebagainya. Dan saya telah pecahkan kepada bahagian peralatan pejabat dan juga tambahan untuk peralatan dan alat-alat peralatan kecemasan. Okey, RM600 daripada cukai jalan dan insurans kenderaan itu tidak termasuk dengan perbelanjaan minyak dan tol yang akan dikeluarkan bagi membolehkan van itu bergerak untuk perkhidmatan penghantaran makanan kepada pelanggan. Okey, jadi ini sedikit daripada pengurusan pentadbiran. Saya akan serahkan pembentangan kepada Encik Wiraputra Aiman untuk membentangkan bahagian pemasaran pula. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wiraputra Aiman bin Kamsin. Nombor metrik DSU 2019-23493, kelas DPSU 5I. Baiklah, kali ini saya akan menerangkan bahagian saya, iaitu bahagian pemasaran. Pertama sekali ialah pengenalan produk. Terdapat 4 produk yang kami jual di Wedges Kitchen, iaitu yang pertama zombie bleeding cheese, yang kedua crispy potato chips, yang ketiga french fries, dan yang keempat tahu bergedil. Seterusnya ialah pesaing. Untuk pesaing, terdapat 4 pesaing yang bersaing dengan kami, iaitu KFC, Victoria Station,
Monster Food Truck dan Cowboy Western. Keempat-empat syarikat ini memiliki kekuatan dan kelemahan tersendiri, iaitu seperti KFC. Kekuatan syarikat tersebut ialah memiliki makanan segera yang pertama di Malaysia, menyediakan kemudahan yang pelbagai dan lengkap, dan harga yang berpatutan. Manakala daripada segi kelemahan, menu makanan yang kurang menarik kerana KFC mempertahankan ayam goreng original mereka. Yang kedua, pesanan lambat untuk diperolehi membuatkan pelanggan bosan menunggu. Yang ketiga, harga semakin meningkat mengikut pasaran ekonomi. Untuk Victoria Station pula, daripada segi kekuatan, sudah lama beroperasi, banyak cawangan yang telah dibuka di serata Malaysia dan tempat eksklusif. Manakala dari segi kelemahan, harga modal 3 kali ganda, pelanggan atasan sahaja dan pelanggan Islam ragu-ragu untuk beli. Manakala untuk Monster Food Truck, dari segi kekuatan, investasi awal yang relatif dan boleh bergerak ke mana-mana lokasi yang strategik serta tidak memerlukan modal yang besar untuk berniaga. Namun daripada segi kelemahan, harga makanan yang lebih mahal daripada restoran, masalah kebersihan kerap terjadi. Untuk Cowboy Western pula, daripada segi kekuatan, hiasan kedai yang menarik seperti berada di Bandar Cowboy, sudah lama dan banyak cadangan, serta sudah lama dan banyak cawangan, dan yang terakhir ialah tempat eksklusif. Manakala dari segi kelemahan, ialah harga yang mahal, rasa masakan yang kurang memuaskan, dan pasaran lambat sampai pesanan lambat sampai di meja. Untuk anggaran jualan, populasi di Seksyen 19 iaitu di kawasan kami seramai 36,000 orang. Sasaran pasaran kami hanyalah 15%, ini bersamaan 5,400 pelanggan. Untuk mendapatkan jualan bulanan, 5,400 bahagi dengan 26 hari. 26 hari ialah hari kami bekerja, maka dapatlah 208 dan didarabkan dengan RM5. Lalu dapatlah 1,040. Lalu kami darabkan dengan 26 hari, maka dapatlah 27,040. Itu adalah jualan bulanan. Manakala untuk mendapatkan jualan tahunan, 27,040 kali dengan 12 bulan, maka kami dapat 324,480 untuk tahun yang pertama. Ini adalah anggaran jualan untuk tahun pertama kami, iaitu 324,480. Penambahan dan perkiraan anggaran bulanan. Untuk tahun kedua, tambahan 10% daripada tahun pertama, iaitu 3,356,928. Untuk tahun ketiga, tambahan 15% daripada tahun kedua, iaitu anggarannya dalam 410,467. Untuk anggaran pembelian pula. Untuk tahun pertama, kami menganggarkan 40. Harga untuk anggaran pembelian untuk tahun pertama ialah 44,448. Iaitu dari penambahan dan perkiraan peranggaran bulanan. Manakala untuk tahun kedua, 48,892. Ini tambahan 10% daripada tahun pertama. Manakala untuk anggaran pembelian tahun ketiga ialah 56,226. Itu tambahan 5% daripada tahun kedua. Seterusnya ialah strategi pemasaran, iaitu mengenai 4 menu kami, iaitu Zombie Bleeding Cheese. Resepi kontinental ini disediakan dengan ramuan istimewa, iaitu sos samyang bersama-sama kentang, serbuk keju, telur ayam, tepung goreng dan minyak bijan. Untuk yang kedua ialah French fries. Iaitu di Wedges Kitchen kami menyediakan snack kentang goreng yang diperoleh asas penjadiannya menggunakan kentang yang diimport berkualiti dari Australia. Yang ketiga, crispy potato chips.
Resepi turun-temurun ini menggunakan bahan asas seperti kentang yang diiris halus dan digoreng rangup bagi menghasilkan keripik kentang yang enak, diperistakan semul jadi dengan garam halus. Yang keempat, tahu bergedil, iaitu menyediakan tahu bergedil yang sangat rangup, di luar dan empuk dikunyah dengan menggunakan tahu kering dan inti ramuannya pula kentang yang dilenyit masak bersama isi ayam atau daging, lalu dicampurkan dengan bahan penambah perisa seperti bawang yang digoreng layu seperti daun sop. Okey, seterusnya kita pergi kepada harga produk untuk setiap menu. Menu pertama ialah zombie breeding cheese. Kos barang per unit RM2,262. RM2,262 adalah barang yang diperlukan untuk menghasilkan zombie breeding cheese. Dibahagikan dengan 1,352 packs yang mana kita akan dapat RM1.68. Kalau untuk mengira peratusan keuntungannya ialah untuk harga yang betul, untuk harga zombie breeding cheese ialah RM5. Untuk mengira peratusan keuntungan ialah RM5 tolak RM1.68, kita akan dapat RM3.32 dibahagikan dengan RM5, maka kita akan dapat 66 dikalikan 100, kita akan dapat 66%. Jadi itu adalah peratusan keuntungan untuk zombie breeding cheese. Seterusnya ialah crispy potato cheese. Kos barang per unit ialah RM1,846. RM1,846 ini adalah barang harga barang untuk crispy cheese, iaitu yang mana dibahagikan dengan 1,352 packs, iaitu kita akan dapat dengan RM1.37. Manakala harga asal adalah RM3.50. Bagi untuk mengira peratusan keuntungan ialah RM3.50 ditolak dengan RM1.37, maka kita akan dapat RM2.13 dibahagikan dengan RM3.50, kita akan dapat 61 kali dengan 100, kita akan dapat 61%. Untuk menu yang ketiga ialah French fries. Kos barang per unit ialah untuk menghasilkan French fries ini adalah RM531. Dibahagikan dengan 1,352 packs, maka kita akan dapat 39 sen, di mana harga asalnya adalah RM3.50. Untuk mengira peratusan keuntungannya ialah RM3.50, kita tolak dengan 39 sen, maka kita akan dapat RM3.11 yang dibahagikan dengan RM3.50, iaitu harga asal, maka kita akan dapat 89 sen. Lalu kita kalikan dengan 100, maka peratusan keuntungan kita dapat 89%. Seterusnya ialah tahu bergedil. Kos barang per unit ialah RM2,028 untuk menghasil kos untuk menghasilkan tahu bergedil ialah RM2,028. Mana kita bahagikan dengan 1,352 packs, kita akan dapat RM1.50 yang mana harga asalnya RM6. Untuk peratusan keuntungan RM6 tu kita tolak dengan RM1.50, maka kita akan dapat RM4.50 lalu dibahagikan kepada RM6, maka kita akan dapat 75 sen dikalikan 100, maka kita dapat 75% keuntungan untuk tahu bergedil. Seterusnya ialah promosi. Kami menggunakan media sosial seperti Instagram dan Facebook serta menggunakan khidmat paid review untuk mempromosikan produk kami. Seterusnya ialah tempat edaran. Kami beroperasi di nombor C Persiaran Alam Avenue 81 Jalan Serai Wangi H16/H Section 16402000 Shah Alam, Selangor. Kami memilih lokasi ini kerana tempat ini strategik yang mampu menarik tumpuan orang ramai kerana lokasi berdekatan dengan IPTA dan IPTS serta di kawasan perumahan. Kita pergi kepada bajet pemasaran. Bajet pemasaran.
Di antara aset tetap kami ialah papan tanda yang mana berharga RM300. Jumlah keseluruhan adalah RM300. Untuk perbelanjaan bulanan, kami berbelanja seperti promosi, kad perniagaan dan kertas edaran. Mana harga untuk promosi adalah RM100, kad perniagaan RM50, kertas edaran adalah RM50 dan total semuanya adalah RM200. Manakala untuk lain-lain lagi adalah pembukaan premis yang mana berharga RM500 dan jumlah untuk keseluruhannya adalah RM1,000. Jadi itu sajalah daripada saya mengenai bahagian pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nurul Fatihah binti Zainal Rashid. Saya daripada syarikat Wages Kitchen Enterprise memegang jawatan sebagai pengurus di bahagian operasi. Jadinya tibalah giliran saya untuk membentangkan perkara-perkara ataupun hal-hal yang berkaitan dengan operasi. Okey, ada satu kata-kata yang saya nak berikan sebelum saya start untuk presentation pada hari ini. Janganlah mengatakan hidup ini tidak adil jika kita sendiri tidak pernah berusaha untuk mendapatkan keadilan. Okey. So ini adalah slide saya yang pertama. Okey. Slide saya yang pertama saya akan menerangkan berkaitan dengan proses penyediaan zombie breeding cheese. Produk kami ada 4 jenis. Yang pertama zombie breeding cheese, yang kedua french fries, yang ketiga potato chips dan yang keempat adalah tahu bergedil. Jadinya saya akan terangkan setiap satu bagaimana proses penyediaan untuk produk-produk yang ada kat kedai kami lah. Okey, yang pertama adalah zombie breeding cheese. Cara untuk kami menyediakan yang pertama adalah dengan menyediakan bahan-bahan asas seperti kentang. Kentang adalah ramuan utamanya dalam produk kami. Dan keju, sos samyang dan sayuran hiasan. Kemudian dah ada bahan-bahan tersebut, kita panaskan minyak, kita goreng kentang sehingga kentang tu masak. Macam nak tahu kentang tu masak? Pastikan kentang tu ada warna keemasan. So kalau dah warna keemasan, tapi jangan guna api besar lah. Kalau guna api besar nanti dia akan cepat masak luar tapi dalam tak masak. Lepas tu yang ketiga, kita tuliskan minyak. Bila kentang tu dah siap goreng, kentang tu kita sajikan kepada 2 perisa. Ikutlah kehendak pelanggan. Ada pelanggan kalau nak yang biasa, kita bagi yang biasa. Tapi kalau nak ramuan istimewa daripada kedai kami ada sediakan sos pedas samyang. Ini adalah ramuan utama, produk utama di kedai kami, iaitu zombie breeding cheese yang disajikan bersama-sama dengan sos pedas samyang. Okey, seterusnya bila kita dah siap semuanya, boleh kita sediakan untuk dihidangkan kepada pelanggan. Okey, itu untuk produk yang pertama. Untuk produk yang kedua adalah produk crispy potato chips. Nama dia crispy. Sangat-sangat crispy. Sebab apa? Kita tengok. Sebab penyediaan yang kami sediakan. Okey, yang pertama adalah kentang. Sama juga macam tadi, so kita produk utama kentang. Jadinya proses penyediaan pertama untuk potato chips ni adalah kentang tu dibuang kulit ni nipis-nipis dan direndam selama 1 jam. Dalam masa yang sama kita bancuh juga dengan garam. Kita bancuh direndam selama 1 jam dan dibancuh garam sekali lah. Lepas tu kita tuaskan dan keringkan kentang menggunakan kain yang bersih. Gorengkan kentang dalam minyak yang panas hingga keperangan. Macam tadi tips untuk tahu macam mana makanan kita dah siap ataupun belum, dah sedia, dah masak ke belum kan. Lepas tu kita sapukan kentang yang keperangan tadi tu dengan salutan air garam. Okey. Dan letakkan kentang tu di dalam bekas dan bila dah siap, kentang tu sedia untuk kita hidangkan. Apa yang menjadikan produk kami ni crispy sangat? Sebab proses hidangan yang kami sediakan tu memang sangat crispy, sangat eksotik lah. Maksudnya ada kami sediakan sekali dengan hiasan yang menarik perhatian pelanggan. Okey. Seterusnya yang ketiga adalah french fries. Okey. Proses yang pertama untuk french fries adalah kita akan kupas dulu kulit kentang tu dan kita potonglah ikut saiz yang bersesuaian. Biasa kalau orang buat french fries ni kita akan potong paling panjang kan. Lepas tu kita didihkan dalam air yang dicampurkan dengan 1 sudu garam lebih kurang dalam 4 minit. Macam tu lah. Kita tengok jugalah kalau kita rasa dia masih keras lagi, kita biar lama sikit. Tapi kalau dah macam okey, okay dah kita boleh angkat. Lepas tu kita tapiskan ubi kentang tu sehingga air dia kering dan biarkan dia sejuk dulu. Once dia dah sejuk, kita masukkan ubi kentang tu dalam satu bekas yang berpenutup dengan
satu sudu makan tepung ubi ayu dan kita gaulkan sekali. Okey, lepas kita dah gaul tu kita panaskan minyak masak dan kita gorengkan ubi kentang tersebut. Okey, bila kita dah goreng, kita angkat dan kita tuskan minyak, maka ini sedia untuk dihidang. Dan untuk french fries ni kita boleh pilih juga sama ada nak hidangkan dengan chili sauce ataupun boleh minta untuk mustard sauce ataupun nak mayonis, terpulang kepada pelanggan. Okey, seterusnya adalah proses penyediaan untuk tahu bergedil. Tahu bergedil pun salah satu makanan favourite juga sebenarnya. Ramai orang sekarang lah, tahu bergedil ni terlalu viral. Terlalu banyak orang yang mengeluarkan variasi-variasi yang pelbagai kan. Dan tak ketinggalan juga daripada Wages Kitchen kami ada menyediakan tahu bergedil. Okey. Proses yang pertama untuk menyediakan tahu bergedil adalah dengan menyediakan bahan-bahan asas. Bahan-bahan asas yang ada ni adalah kentang, tahu, cili, bawang dan telur lah. Telur yang paling penting sebab telur kita nak lekatkan dia nanti kan. Lepas tu kita rebuskan kentang, kita lenyek, kita campurkan dia dengan bahan penyedap yang lain dan kita ambil tahu kering tu kita gunting. Kita gunting bahagian atas dia, lepas tu kita keluarkan isi dia, lepas tu kita sumbat dengan campuran kentang tadi tu. Tapi masa kita nak goreng nanti kita kena letakkan sekali dengan kita kena celurkan dengan telur nak bagi dia melekat. Ada orang tak campur, ada orang campur. Tu ikutlah. Tapi biasanya kalau macam untuk memudahkan kita akan letak sekali dengan telur lah. Kita gorengkan tahu dan kita toskan minyak tersebut. Kemudian kita sediakan dengan hiasannya, kita letaklah bawang goreng atas dia bagi nampak cantik sikit. Okay. Alright, dan ini adalah kawasan pelan lantai untuk kami punya kedai. Okey. Kami punya kedai ni dia punya susunan dia adalah bahagian depan sekali pintu masuk je dalam kedai tu akan ada 3 buah meja. Dia bukan 3 buah meja, sebenarnya dia macam kita akan susun dua, tapi dua-dua tu dalam keadaan satu meja tapi kita pecahkan. Maksudnya meja tu kalau contohnya tak ramai kita jadikan dia 4 sahaja, tapi anda kata kalau ramai kita boleh buka besar sikit, so kita akan tambahlah kursi kiri kanan tu. So kita punya meja ni fleksibel lah, boleh buka, boleh tutup, okey. Kiranya dan bahagian tengah-tengah tu kita akan penuhkan dengan kawasan meja makan dan ada bahagian di bahagian belakangnya ada dapur masakan, sebelahnya ada sinki dan kami juga sediakan surau supaya memudahkan pelanggan-pelanggan kami yang mana kalau dah anda katalah ramai orang kan suka makan dah maghrib kan ataupun waktu cakap waktu solat lah kadang-kadang tu kan zuhur kan, waktu kerja office hour kan. Jadinya untuk memudahkan mereka, bagi siapa yang tak sempat nak pergi surau tempat lain, kita boleh bagi mereka solat di tempat kami lah. Tapi memandangkan sekarang ada SOP, jadinya kita perlu menghadkan lah jumlah pelanggan yang menggunakan surau pada satu masa. Okay, dan kami sediakan juga tandas. Dan kat bahagian depan tu, bahagian sebelah pintu masuk tu kita ada kaunter bayaran. Kaunter bayaran tu nanti pelanggan dah siap makan, kita bagi bil juga dekat mereka kat meja masing-masing dan bila dah siap makan, diorang boleh bayar dekat kaunter dengan bawa bil yang kami bagi tu. Okay. Dan ini adalah rancangan pengeluaran. Rancangan pengeluaran ni adalah satu rancangan, babas pula. Rancangan pengeluaran ni satu rancangan yang mana kita nak tahu berapa bajet kita nak keluarkan satu-satu produk tu dalam masa sebulan. Okey, cara pengiraan dia adalah dengan kita mengambil purata jualan dalam sebulan. Okey, purata jualan dalam sebulan ni kita tengok dekat bahagian kalau kita tengok sebelum-sebelum ni ada sahabat saya dah menerangkan macam mana kita nak dapatkan purata jualan dalam sebulan tu yang mana kita berasaskan kepada populasi penduduk tadi tu. Kan populasi penduduk macam kami ambil sekitar Shah Alam Section 19. Dekat situ populasi penduduk lebih kurang 36,000 orang. Jadinya daripada 36,000 orang tu kita cuma ambil lebih kurang 15% sahaja total keseluruhan tu yang mana mendapatkan hasil sasaran jualan kami dalam sebulan lebih kurang dalam RM27,000, RM27,040. Okey. Dan kami ambil harga purata yang mana dalam produk kami ada yang harga RM3.5, ada yang harga RM6, ada harga RM5. Jadi kami ambil harga purata yang tengah-tengah RM5. Jadinya cara nak kira pengeluaran harian tu kita bahagikan jumlah yang bulanan tadi tu RM27,000, RM40 tu kita bahagi RM5.
dan dapatlah jumlah 5,408 ni. Ini adalah jumlah unit untuk sebulan bagi keseluruhan produk. Kami ada 4 jenis produk. Jadinya 4 jenis produk tu kami bahagilah kepada 4. 5,408 tu kita bahagikan kepada 4, yang mana bila kita dah bahagi, kita akan dapat nilai untuk setiap satu unit tu lebih kurang dalam 1,352 unit sebulan, anggaran yang kami letakkan untuk setiap produk zombie bacon cheese, french fries, potato chips, tahu bergedil. Okey, ini untuk tempoh sebulan. Bermakna kalau kita nak kira untuk sehari jumlah anggaran dia, kita bahagikan saja 5,408 ni dengan 26 hari. Kenapa 26 hari? Sebab 26 hari adalah waktu kami beroperasi. Dalam sebulan kami cuma cuti 4 hari sahaja. Kami beroperasi daripada Isnin sampai Isnin sampai Sabtu. Dalam sebulan kita anggarkan 30 hari. Kiranya 4 hari itu cuti, so 26 sahaja kami bekerja. So kita bahagikan lah. Bila kita dah bahagikan, kita dapat jumlah lebih kurang dalam 208. So 208 unit ini adalah jumlah pengeluaran untuk setiap satu produk kami, iaitu zombie bacon cheese, french fries, potato chips dan juga tahu bergedil. Okey. Dan seterusnya, masa operasi. Okey. Masa operasi dengan masa perniagaan dua benda yang berbeza. Masa operasi ni maksudnya kami sebagai pekerja akan start mula buat kerja pukul berapa. Kalau kami berniaga pada pukul 10 pagi sehingga 10 malam, jadinya operasi kami bermula pada pukul 8 pagi. Sebab apa? Sebab kami kena bersedia awal. Tak mungkin waktu perniagaan tu baru buka, kami baru nak bekerja. Of course lah kami kena datang lebih awal untuk sediakan bahan, untuk sediakan tempat, untuk kemas kedai dan sebagainya. So kami anggarkan lebih kurang 8 lebih ke 9 lebih macam tu. Sebelum pukul 10 kami buka kedai, kami akan operasi. Dan kami tutup kedai pula pada pukul 10 malam. Dan kami anggarkan bila kita tutup kedai 10 malam tu, operasi tu akan berakhir lebih kurang pukul 11 tu, kira semua orang dah balik lah. Kan? Ini anggaran secara kasar sahajalah. Kadang-kadang ada je kalau kita bekerja mungkin kita terlebih sikit, kurang sikit kan. Yang penting operasi perniagaan masa kami berniaga bermula pada 10 pagi hingga pukul 10 malam. Okey. Ini pula adalah bajet operasi. Wah, terbesar pula muka sendiri. Okey. Alright. Ini adalah bajet operasi untuk produk kami. Okey. Aset tetap dalam bahagian operasi ni cuma ada bahagian peralatan dengan mesin saja. Bahagian peralatan ni termasuklah dengan bahan-bahan. Peralatan untuk memasak lah. Dan mesin-mesin macam peti ais, freezer semua tu kan. So total keseluruhan kami punya aset tetap untuk bahagian operasi cuma RM2,675 sahaja. Dan perbelanjaan bulanan bahan mentah daripada zombie bacon cheese tu sampailah ke tahu bergedil, keseluruhannya berjumlah RM6,667. Okey, jumlah daripada perbelanjaan bulanan bahan mentah ni lah yang menjadi kira macam modal kami pada setiap bulan yang kami letakkan pada bahagian belian tu yang ada pada sasaran jualan dan belian yang sebelum ni kawan saya dah terangkan tu kan. So dari sinilah kami ambil jumlah dia punya jumlah belian tu berdasarkan perbelanjaan bulanan untuk setiap barang mentah yang kami akan keluarkan setiap bulan. Dan ada juga penambahan untuk lesen sijil halal. Yang ni kita cuma bayar sekali sahaja. Jadinya sebab tu kami letak dekat bahagian lain-lain kiranya RM200 dan menghasilkan jumlah keseluruhannya adalah RM9,542 untuk bajet di bahagian operasi. Okey. Maka itu sahaja pembentangan daripada saya yang berkaitan dengan bahagian operasi. Sekian, terima kasih. Saya serahkan pada sahabat saya yang seterusnya. Hendak memulakan sesuatu perniagaan tidak memerlukan banyak modal. Jika kita mempunyai ilmu, daripada RM1 boleh menjadi RM1 juta. Tapi jika kita tak punya ilmu, wang berjuta juga akan lesak. Saya Muhammad Syafiq Nurullah Bisapne merupakan presenter yang terakhir untuk kumpulan ini. Saya akan menerangkan di bahagian keuangan. So, seperti yang kita, ramai yang nak berbisnes tapi tidak punya ilmu untuk berbisnes. Kadang-kadang Syafiq merasa pelik. Kenapa ramai orang yang nak start bisnes sanggup mengeluarkan beratus-ratus ribu modal untuk buat modal bagi memulakan bisnes, tapi tidak boleh tidak berasa satu kerugian mengeluarkan RM100, RM200 untuk join seminar-seminar, untuk join webinar dan sebagainya.
Padahal dengan cara menjoin seminar-seminar macam tu dapat memberikan ilmu untuk membantu usahawan-usahawan yang baru berkecimpung untuk cara bagaimana untuk menguruskan perniagaan dengan cara-cara yang betul lah. So before kita start business tu, pastikan dulu kita punya ilmu untuk kita start business. Kerana apa? Memang betul 9/10 daripada cabang rezeki adalah hasil perniagaan, tetapi bukanlah semudah yang kita sangkakan. So di bahagian ini Syafiq tak nak cakap panjang-panjang. Syafiq just terangkan secara ringkas je. So untuk projected expenditure marketing and operation expenditure, di bahagian marketing expenditure ataupun di bahagian pemasaran, bajet untuk pemasaran syarikat kami adalah untuk aset tetap hanyalah untuk signboard ataupun papan tanda 300, perbelanjaan bulanan, promosi kad perniagaan kat atas flyers 200 dan lain-lain pembukaan premis 500. So totally untuk bajet pemasaran syarikat kami adalah RM1,000 sahaja. So bagi bajet pentadbiran pula, kalau kita lihat kat sini aset tetap kami iaitu van, perabot, mesin, peralatan kecemasan, peralatan pejabat adalah berjumlah RM8,164. Perbelanjaan bulanan kami iaitu gaji, utiliti, sewa bangunan, kos pengangkutan RM14,020. Perbelanjaan lain-lain adalah deposit, sewa utiliti RM6,550, lesen pendaftaran perniagaan RM80, cukai jalan dan insurans kenderaan RM600. So totally bagi bajet pentadbiran adalah RM29,414. Dalam bahagian bajet operasi pula, fixed asset ataupun aset tetap adalah berjumlah RM26,675. Minta maaf. Perbelanjaan bulanan RM6,667. Dan lain-lain ataupun ada expenditure sijil halal iaitu RM200 yang memakan modal sebanyak RM9,542 bagi bajet operasi. Okey, di bahagian projected sale and purchase, iaitu jualan kami untuk bulan pertama, bulan Januari sehinggalah bulan Disember adalah 27040. Okey, untuk 27040 ni Syafiq akan tunjukkan macam mana pengiraan dia. Untuk 27040 ni kami dapat daripada pengiraan yang mana kami ambil populasi penduduk di Seksyen 19 iaitu syarikat kami beroperasi iaitu 36,000 orang. Sasaran pasaran 15%, iaitu bersamaan 5,400 pelanggan dalam setiap bulan. Jadi jualan bulanan kami 5,400 kami darabkan dengan 26 hari, dividekan dengan 26 hari, iaitu 26 hari ni 26 hari kami bekerja beroperasi. Ya, selain Ahad kami cuti. So 208 kami darabkan dengan 5, and then 5 ni hasil iaitu harga kepada produk yang kami keluarkan. Sebab produk kami, anggaran produk kami antara RM4 sehinggalah RM10. Jadi kami ambil tengah-tengah iaitu RM5. So 208 kami darabkan dengan RM5, 1040. Jadi kami darabkan dengan 26 hari, dapatlah 27040. Jualan tahunan untuk tahun pertama, tahun kedua dan tahun ketiga. Untuk tahun pertama jualan tahunan pengiraannya adalah 27040. Kami darabkan dengan 12 bulan dalam 1 tahun, kan ada 12 bulan. So dapatlah 324,480. So itu adalah untuk pengiraan untuk tahun pertama. Tahun kedua kami peningkatan sebanyak 10%. Jadi 356,928. And total untuk tahun kedua peningkatan sebanyak 15%, 410,467. So untuk purchase projection pula adalah belian yang kami keluarkan dalam masa sebulan untuk ke semua produk kami lah, iaitu zombie bleeding cheese, french fries, bergedil, tahu bergedil. So 6,667 ni
modal yang mana kami keluarkan untuk kami membeli bahan-bahan mentah yang kami guna untuk mengeluarkan setiap produk-produk yang kami letakkan di dalam menu. So daripada first month sehinggalah ke month terakhir ni 12 bulan adalah 6667. Untuk tahun pertama 8004. Untuk tahun kedua peningkatan sebanyak 10%. Tahun ketiga peningkatan sebanyak 15%. Okey, di bahagian collection for sale and payment for purchase ni, dia based on percentage yang mana yang telah Syafiq terangkan tadi. So in the month of the sale 90%, 1 month after sale 10%, 2 month after sale 0%, total 100%. Payment for purchase in the month of purchase 100%, 1 month after purchase 0%, 2 month after purchase 0%, total 100%. So di bahagian project implementation cost and sources of finance, untuk requirement macam tadi, kita ada fixed assets, kita ada working capital, kita ada pre-operation and other expenditure. So di bahagian fixed assets ni, amount ataupun cost yang telah kita keluarkan adalah untuk fixed assets, working capital and pre-operation and other expenditure ni, total yang telah mana kita keluarkan adalah RM43,952. So sebab Syafiq akan terangkan sebanyak mana yang telah kita buat kos tadi tu, yang 43,952 tu, kos mana yang telah kita buat bayar secara cash dan secara loan. Okay, untuk secara loan kita telah kita telah buat loan sebanyak 37,128 daripada kos tadi tu. So untuk cash kita hanya keluarkan 1,824 and existing fixed assets iaitu RM5,000. Okey, di bahagian pro forma cash flow statement pula, untuk syarikat Wedges Kitchen, kalau kita tengok first month adalah 24,000, 24,336, and then masuk ke bulan Februari sehinggalah Disember, amount dia adalah sama iaitu 27,040, and masuk pada first year, kami ada peningkatan iaitu 36,078, year kedua 356658, yang year ketiga 410012. And then setakat ni tak ada lagi merah. So untuk part ni Syafiq akan terangkan untuk production cost untuk raw material like which is opening stock, current year purchase, ending stock, raw material use, cash inward, salary, APF and so factory overhead. Production cost untuk tahun pertama adalah 80,539. Untuk tahun kedua 88,539. Untuk tahun ketiga 101,740. So untuk income opening stock of finished good production cost, land ending stock of finished good. So untuk gross profit untuk year 1 adalah 243,941. Untuk tahun kedua 268,389. Untuk tahun ketiga 308,727. And less expenditure like which is administrative expenditure, marketing expenditure, other expenditure, insurance and road tax, motor vehicle, other pre-operation expenditure, interest on hire purchase, interest on loan, depreciation of fixed assets.
Untuk total expenditure adalah untuk tahun pertama 175,312. Untuk tahun kedua 183,799. Untuk tahun ketiga 192,794. And other than net profit before tax, net profit after tax, accumulate net profit. Apa tengok kat sini, net profit before tax 68,629. Untuk tahun kedua 84,590. Tahun ketiga 115,933. And then tax zero. Daripada tahun kedua, tahun ketiga, zero. So and then net profit after tax 68,629, 84,590, 115,933. Accumulate net profit adalah 68,629, 153,220, 269,152. And then kita masuk pula ke balance sheet. Okay, kat balance sheet ni, pro forma balance sheet ni, Wages Kitchen pro forma balance sheet. So untuk bahagian asset, non-current assets. So non-current asset ni which is land and building, furniture and fitting, emergency equipment, office machinery, signboard, machinery equipment. So ada assets, deposit, current asset like stock of raw material, stock of finished good, account receivable, cash balance. So total assets untuk year pertama adalah 106,393. Untuk tahun kedua 194,105. Untuk tahun ketiga 294,540. So untuk owner equity like which is capital, accumulate profit, long term liabilities, loan balance, higher purchase balance, current liability, account payable. So untuk tahun total equity liabilities untuk tahun pertama adalah 106,393. Tahun kedua 194,105. Tahun ketiga 294,540. So di bahagian terakhir kita dah sampai dekat last part, financial ratio analysis. Untuk financial ratio analysis ini kita ada liquidity, efficiency, profitability, solvency. So di bahagian ini kalau boleh terlihat, tahun pertama bagi profitability which is gross profit margin, net profit margin, return on asset, return on equity. Untuk year 1 gross profit margin, profitability 75%, 75.18%, 21.15%, 64.51%, 90.51%, untuk solvency which is debt to equity, debt to asset, time interest earn. So 41.01%, 29.8%, 25. Untuk year kedua 75.19%, ada peningkatan 23.70%. Di bahagian return on asset kita ada pengurangan 43.58%, return on equity 52.85%, 15.47%, 12.75%, 32, 75.21%, 28.24%. Untuk ini untuk tahun ketiga 39.36%, 42.01%, 6.73%, 6.30%, 44. Sudah melihat macam mana perancangan atau perjalanan pengurusan syarikat kami. Jadi beginilah cara kita untuk membuat business plan untuk kita membuka bisnes syarikat kita secara kecil-kecilan atau secara besar-besaran. Kesimpulannya, kami berharap agar pihak bank dapat meluluskan proses pinjaman wang sebanyak RM37,038 Malaysia
bagi kami meneruskan perancangan perniagaan kami dan kami dapat merealisasikan impian kami ini secara lancar dengan jaya. Dan kepada semua pelanggan-pelanggan, terima kasih dan diharap pelanggan dapat memberi keyakinan kepada kami untuk terus berniaga dan terus maju dalam syarikat dalam perniagaan. Sekian, terima kasih daripada kami.